Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai buku teks elektronik yang berkenaan dengan analisis pelaksanaan dan cabarannya. Apa itu buku teks? Buku teks ialah sumber maklumat mengenai mata pelajaran dalam sesuatu bidang yang tertentu. Buku teks yang ditulis berdasarkan kehendak kurikulum negara dan sukatan pelajaran serta huraiannya. Sukatan pelajaran merupakan rancangan pelajaran berkaitan dengan mata pelajaran yang tertentu yang terdiri daripada objektif, unit pembelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Sukatan mata pelajaran menjadi asas pengajaran di sekolah. Huraian sukatan mata pelajaran pula ialah organisasi kandungan mengikut tahun persekolahan di mana ianya membawa maksud isi kandungan yang perlu diajar di dalam topik mata pelajaran yang tertentu, dan huraian sukatan pelajaran juga mempunyai objektif yang ingin dicapai. Penulisan buku teks haruslah menepati dasar pendidikan kebangsaan untuk memastikan pelajar memperkembangkan potensi pelajaran secara menyeluruh dan seimbang. Buku teks merupakan jantung ilmu pengetahuan. Buku teks memang berkualiti, akan memberi maklumat yang tepat dan disampaikan dalam bentuk menarik bagi mencapai objektif pelajaran. Namun, Malaysia kini sedang mengalami proses kemajuan dari pelbagai aspek, contohnya dari aspek pembangunan, teknologi, kewangan dan sebagainya. Masyarakat Malaysia telah terdedah dengan kecanggihan teknologi apabila video, rakaman suara, gambar kini boleh diakses seluruh dunia. Ianya sudah tentu memberi impak yang besar kepada masyarakat di negara kita. Sistem pendidikan di Malaysia juga tidak kurang menerima impaknya, di mana sesetengah sekolah di Malaysia mula menggunakan Liquid Crystal Display Projector iaitu LCD pada awal zaman teknologi menjengah Malaysia iaitu pada awal zaman 80-an. Pada ketika itu, makmal komputer juga telah ditubuhkan bagi memudahkan pelajar untuk mengakses maklumat melalui internet. Pada waktu ini, wujudlah istilah maklumat di hujung jari. Pada era kini yang semakin maju, pelbagai cabaran yang diterima oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin menggunakan buku teks elektronik dalam sistem pendidikan di Malaysia. Buku teks elektronik mempunyai pelbagai kelebihan. Antara kelebihannya ialah mempunyai 3 aplikasi utama. Buku teks elektronik mempunyai pelbagai aplikasi yang memudahkan proses pelajaran, iaitu buku digital, internet dan komputer. Buku digital ialah buku teks yang sama seperti buku biasa, yang sama kandungannya, yang selaras dengan sukatan pelajar yang telah dikawal perisiannya menerusi portal pelajaran. Ianya biasanya berbentuk format PDF ataupun teks. Sebagai contoh, mata pelajaran biologi bagi tingkatan 4, ianya disusun daripada tajuk yang pertama sehinggalah tajuk yang terakhir. Seperti biologi, tajuk yang pertama ialah pengenalan kepada biologi dan tajuk yang terakhir ialah ekosistem terancam. Melalui cara ini, ia akan menjadikan proses PNP berjalan lebih efektif dan menarik kerana pelajar menjadi semakin aktif dan penglibatan pelajar di dalam kelas semakin meningkat. Bagi aplikasi internet pula, pelajar boleh mengakses maklumat tambahan yang disarankan oleh guru ketika proses PNP. Contohnya, guru meminta pelajar untuk mengakses soalan tambahan mengenai bab yang dipelajari pada hari itu
ataupun guru mengarahkan pelajar untuk mengakses video yang berkaitan supaya pelajar mempunyai lebih kefahaman di dalam mata pelajaran tersebut. Contohnya, bagi pelajar tingkatan 5, mereka boleh mengakses laman web afterschool.my yang telah mengeluarkan soalan ulang kaji mirip soalan SPM yang telah dianalisis oleh pihak yang lebih profesional. Selain itu, guru boleh meminta pelajar untuk membuka YouTube untuk melihat sendiri bagaimana proses itu berlaku. Ianya dipanggil pembelajaran simulasi. Aplikasi komputer di dalam buku teks elektronik pula digunakan sebagai medium interaksi antara guru dan pelajar. Guru boleh menggunakan aplikasi tersebut untuk memantau prestasi pelajar. Contohnya, guru meminta pelajar untuk menjawab soalan yang terdapat di dalam buku teks elektronik tersebut dan guru akan menanti tindak balas dari pelajar. Sekiranya ada pelajar yang menjawab dan menghantar tugasan tersebut, guru boleh menyemak jawapan pelajar itu secara langsung dan boleh mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar di dalam menguasai mata pelajaran tersebut. Semua aplikasi ini sudah cukup untuk melengkapkan fungsi buku teks elektronik ini. Penggunaan buku elektronik menjadi suatu pengisian kepada pelajar bagi menarik minat dan meningkatkan motivasi pelajar. Kelebihan kedua ialah sentiasa dikemas kini. Pada zaman kini, guru-guru sering menggunakan nota ringkas yang disediakan oleh mereka sendiri dan diberi kepada pelajar dengan cara menyuruh pelajar menyalin sahaja nota yang diberi oleh cikgu. Hal ini kerana buku teks yang telah lama dicetak tidak lagi relevan dengan isu perkembangan khususnya pada zaman ini. Contohnya, gaya penulisan pada buku teks sejarah tingkatan 2. Ianya dianggap mengecewakan kerana sesuatu fakta terperinci itu tidak disampaikan dengan jelas. Pelajar hanya mengetahui fakta yang umum sahaja dan hanya menerima suapan dari buku teks semata-mata. Akibatnya, pelajar menjadi kurang berminat untuk mempelajari mata pelajaran sejarah dan cetek pengetahuannya mengenai sejarah apabila memasuki Institut Pengajian Tinggi. Dengan penggunaan buku teks elektronik yang berteknologi tinggi, segala fakta maklumat dapat dikemas kini dengan segera selari dengan perkembangan semasa. Ataupun sekiranya terdapat kesalahan maklumat di dalam buku teks elektronik tersebut. Jika dibandingkan buku teks elektronik dengan buku teks yang biasa, sudah tentu buku teks elektronik jauh lebih efektif kerana buku teks biasa tidak mempunyai aplikasi untuk mengemas kini maklumat dengan cekap dan pantas. Kelebihan seterusnya ialah menjimatkan ruang, masa dan tenaga. Setiap sekolah pasti mempunyai sebuah bilik yang besar khas untuk penyimpanan buku teks yang banyak, tidak kira buku teks lama atau salinan yang baru. Beberapa kaki tangan sekolah juga ditugaskan untuk menjaga dan menyelenggara bilik buku teks ini. Antara tugas mereka ialah menyemak invoice buku, memastikan buku teks diterima dalam keadaan yang berkualiti, mempunyai cetakan yang kemas dan penjilitan yang kukuh. Selain itu, mereka juga bertanggungjawab untuk mengagihkan buku teks ini kepada pelajar pada minggu pertama awal sesi persekolahan. Selalunya, mereka mendahulukan pelajar yang menduduki peperiksaan awam, iaitu pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5. Kaki tangan yang mengendalikan proses penyerahan buku teks ini akan menyediakan jadual pengambilan buku teks mengikut tingkatan kepada pelajar. Pada hujung tahun pula, para pelajar akan mengembalikan semula buku teks ke bilik buku teks dan harus mengembalikan buku teks dalam keadaan yang sempurna seperti apabila dipinjamkan kepada mereka. Kadang-kadang buku teks yang dikembalikan berada dalam keadaan yang tidak memuaskan akibat tindakan pelajar yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, mencenteng teruk buku teks tersebut, koyak dan hilang muka depan. Ini akan merumitkan lagi tugasan kaki tangan untuk
menempah buku teks yang baru untuk kegunaan masa depan. Pelajar yang tidak bertanggungjawab akan dikenakan denda berupa membayar tunai sama seperti harga asal buku teks tersebut. Situasi ini bertentangan sekiranya buku teks elektronik digunakan. Sekolah tidak lagi memerlukan bilik khas sebagai tempat penyimpanan buku teks. Tindakan ini telah menjimatkan ruang sekolah dan boleh menggunakan bilik yang kosong itu sebagai aktiviti untuk bilik aktiviti sekolah yang lain. Para pelajar juga tidak perlu beratur dengan lama untuk menunggu giliran mengambil buku teks. Secara tidak langsung telah menjimatkan masa dan tenaga pelajar serta kaki tangan yang bertugas. Kaki tangan sekolah tidak perlu risau akan kualiti buku teks dan pelajar boleh menjimatkan duit daripada membayar ganti rugi buku teks. Selain itu, cara ini boleh mendidik para pelajar lebih menghargai kemudahan yang disediakan oleh sekolah kerana buku teks elektronik ini adalah alat teknologi yang canggih yang semestinya mahal nilainya. Kelebihan seterusnya, buku teks elektronik ini ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Mengimbas semula tajuk berita koloran Berita Minggu yang bertarikh 8 Februari 2009 yang berbunyi Trend Enggan Bawa Buku Teks Jadi Budaya. Sudah cukup membimbangkan golongan ibu bapa dengan juga memberi kebimbangan kepada Kementerian Pelajaran. Laporan berita ini menyatakan bahawa pelajar dengan sewenangnya memberi alasan ketika disoal kenapa tidak membawa buku teks ke sekolah. Antara jawapan yang sering diberi ialah mereka tidak suka akan guru mata pelajaran yang mengajar mata pelajaran tersebut, malas dan buku teks membuatkan beg mereka berat. Paling menyedihkan apabila pelajar lelaki yang berada di kelas paling corot datang ke sekolah dengan beg yang kosong tanpa alat tulis atau buku latihan. Ada pula sebilangan yang hanya membawa buku teks yang tertentu kerana takut akan guru mata pelajaran tersebut. Perkara ini tidak lagi dianggap sebagai kes terpencil. Situasi ini boleh diubah dengan adanya buku teks elektronik. Buku teks elektronik ini berbeza dengan buku teks biasa kerana datanya berbentuk elektronik. Jadi ianya jauh lebih kecil dan ringan. Sementara buku teks biasa adalah bercetak dan mempunyai helaian-helaian yang banyak dan membuatkannya berat. Secara tidak langsung, buku teks elektronik ini mudah dibawa ke mana-mana dan penggunaannya tidak terhad walaupun berada di kawasan yang tidak mempunyai liputan jalur lebar kerana pembacaan buku teks ini boleh diakses walaupun berada di dalam kawasan yang luar talian internet. Pelajar boleh menggunakan buku teks elektronik ini ketika bercuti bersama keluarga ataupun semasa berada dalam kenderaan awam. Seperti bas, monorail, pelajar boleh membuka aplikasi buku teks elektronik ini dan membacanya di mana sahaja. Penggunaan buku teks elektronik ini dianggap mudah kerana hanya perlu mengecasnya untuk memberi tenaga supaya boleh dipasang dan diakses. Setelah muncul buku teks elektronik, alasan malas untuk membawa buku teks yang berat tidak lagi relevan. Selain itu, penggunaan buku teks elektronik ini mudah kerana pelajar hanya perlu melihat indeks dengan cepat dan menekan butang mengikut tajuk yang ingin dibaca kerana ianya mempunyai aplikasi pautan ataupun hyperlink yang menghubungkan tajuk bab dengan huraian bab tersebut. Berbeza dengan buku teks biasa, pelajar perlu mencari muka surat bab yang tertentu dengan cara manual, iaitu dengan melihat isi kandungan dan seterusnya menyelak buku teks tersebut kepada tajuk huraian pada tajuk itu. Apabila pelajar menyelak buku teks ini, ada setengah pelajar yang tidak sensitif dengan buku teks. Dia tidak kisah dengan keadaan buku teks dengan menyelak secara kasar buku teks tersebut. Ini akan membuatkan buku teks tersebut rosak dan koyak.
On to convenience, how easy is it to read and also carry around both of these? Here is a 450-page book. Here I have 450 books. And look at that, my 450 books are smaller and a lot thinner. Carrying around all of these books is super easy. It doesn't affect the weight of the Kindle at all. If I tried to carry 450 physical books, that's probably close to my entire book collection. It's not gonna happen. I'd need a truck. Bagi analisis pelaksanaan pula, sebelum melancarkan dan mengumumkan penggunaan buku teks elektronik, melalui pemerhatian yang berterusan, guru mendapati bahawa semakin ramai pelajar sekolah yang cenderung membawa beg ringan ke sekolah. Pelajar lebih suka membawa beg sandang yang ringan, berfashion, selain memberi alasan mereka berasa malu membawa beg berat ke sekolah. Fenomena ini disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Contohnya, apabila seorang pelajar melihat rakannya memakai beg yang lebih berfashion dan ringan, pelajar tersebut juga ingin mengikuti trend tersebut kerana tidak ada sebarang tindakan yang diambil kerana guru juga jarang membuat pemeriksaan terhadap pembawaan buku teks ke sekolah. Lagipun, kebanyakan mereka tidak suka membawa buku teks ke sekolah. Perubahan ini semakin jelas kelihatan semasa mereka berada di sekolah menengah. Ia ini dapat dilihat berdasarkan pemilihan jenis beg sekolah, iaitu dari segi warna, bentuk dan jenama beg. Selain itu, sikap pelajar terhadap buku teks juga semakin negatif. Mereka seperti tak menghargai buku teks yang mengandungi ilmu pengetahuan yang berguna kepada mereka. Mereka menunjukkan sifat kurang berminat terhadap buku teks, kurang membaca, kurang merujuk, kurang penghargaan sehinggakan mereka tidak kisah dengan tindakan mereka yang meninggalkan buku teks di merata tempat. Pelajar lebih menghargai isi kandungan buku rujukan yang belum pasti sahih fakta yang terdapat daripada buku rujukan tersebut. Analisis menunjukkan bahawa pelajar sekolah menengah lebih cenderung untuk tidak membawa buku teks ke sekolah. Ini seolah-olah mereka ingin meninggalkan kenangan yang lalu, iaitu membawa buku teks yang berat ketika berada di sekolah rendah. Mereka membawa beg yang besar, yang berat syarat dengan buku teks. Kebanyakan mereka tidak ingin lagi membawa buku dan beg yang berat seperti keanak-anakan, iaitu beg yang besar. Mereka lebih memilih beg yang berfashion yang tidak sesuai dibawa ke sekolah kerana tidak dapat memasukkan buku teks ke dalam beg itu dan sekadar hanya membawa alat tulis. Ibu bapa dan guru semakin menyedari fenomena yang kian menjadi budaya remaja sekolah dan ini amat membimbangkan mereka. Ini adalah fenomena ini menunjukkan sifat malas di dalam diri pelajar semakin menguasai. Mengapa situasi seperti ini semakin menjadi-jadi malah hampir menjadi budaya kepada para pelajar sekolah? Adakah masalah malas, tidak minat untuk belajar ataupun membawa buku teks berat adalah alasan yang paling kukuh yang diberikan oleh mereka? Guru-guru adalah diperlukan dalam cabaran baru dunia pendidikan, iaitu dengan menggunakan teknologi. Cabaran dunia pendidikan di era teknologi, maklumat dan aktiviti-aktiviti berterusan yang menjurus kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Sudah tiba masanya sistem pendidikan negara selangkah ke hadapan, iaitu dengan cara meluaskan penggunaan teknologi dengan menggantikan buku teks biasa kepada buku teks elektronik. Pelajar sekolah menengah terutamanya bersikap kurang prihatin terhadap buku teks yang dipinjamkan oleh kerajaan secara percuma kepada mereka setiap tahun. Pelajar sekolah menengah tidak membawa buku teks ke sekolah atas alasan buku teks memberatkan beg mereka. Segelintir ibu bapa juga menganggap buku teks ini tidak penting sehingga mereka sanggup membelikan anak mereka buku rujukan sebagai rujukan utama dan mengetepikan buku teks
yang sepatutnya menjadi rujukan utama. Inisiatif kerajaan untuk melaksanakan penggunaan buku teks elektronik ini mungkin akan mengubah pandangan mereka terhadap buku teks biasa, di mana mereka menganggap buku teks biasa yang berat, tidak relevan dengan perkembangan semasa, fakta dan maklumat tidak lengkap dan sebagainya. Ini adalah satu tindakan yang pintar bagi menepis fenomena tidak peduli akan buku teks. Seperti sedia maklum, buku teks elektronik ini mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan buku teks biasa. Pelajar yang menggunakan buku teks elektronik ini dengan alat tulis sahaja, ianya juga membuatkan pelajar menjadi rajin kerana teruja dengan penggunaan buku teks elektronik, di mana ianya lebih fleksibel, menarik dan sebagainya. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan prestasi pelajar dan meningkatkan penilaian sekolah di antara sekolah di Malaysia. Pelajar juga akan lebih menghargai buku teks elektronik ini kerana ianya agak mahal dan mengandungi semua jenis buku teks mata pelajaran. Contohnya, bagi mata pelajaran tingkatan 5, buku teks elektronik ini akan mengandungi semua buku teks untuk pelajar tingkatan 5, iaitu Bahasa Melayu termasuk buku Komsas dan novel, Bahasa Inggeris termasuk novel dan cerpen, Sejarah, Matematik Moden, Pendidikan Islam, Biologi, Fizik, Kimia dan Matematik Tambahan. Selain itu, guru mata pelajaran tertentu boleh memberi pelajar latihan secara atas talian kerana buku teks elektronik ini juga mempunyai aplikasi internet dan komputer. Guru juga boleh memberi pautan yang berkenaan dengan mata pelajaran kepada pelajar untuk pengetahuan tambahan. Tetapi kerajaan telah mengubah pengaturan perisian buku teks elektronik itu dengan menyekat laman sesawang yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Tindakan ini diambil supaya pelajar tidak akan menyalahgunakan buku teks elektronik yang sepatutnya dijadikan bahan rujukan utama. Sekiranya ini tidak dilakukan, sudah pasti usaha Kementerian Pelajaran ini akan menjadi sia-sia seperti arang habis besi binasa. Berdasarkan analisis pelaksanaan buku teks elektronik ini, pasti cabaran yang bakal ditempuhi untuk melaksanakannya juga semakin hebat. Suatu rekaan baru sudah semestinya mempunyai kelebihan serta kelemahannya. Begitu juga buku teks elektronik ini. Kelemahan buku teks elektronik ini dianggap sebagai cabaran pelaksanaan. Antara cabarannya ialah buku teks elektronik ini mudah dijangkiti virus. Peranti elektronik sering diserang virus yang membuatkan peranti ini menjadi rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Begitu juga dengan buku teks elektronik yang mempunyai aplikasi utama, iaitu internet. Dengan adanya internet, pelajar bebas melayari internet, membuka laman sesawang tanpa memikirkan virus yang mungkin akan memasuki buku teks elektronik itu. Contohnya, pelajar yang mencari bahan rujukan mengenai mata pelajaran tertentu akan cuba memasuki mana-mana laman sesawang yang merasakan ianya berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Sesetengah laman web yang mempunyai virus sesungguhnya akan menyebabkan buku teks akan hilang ataupun rosak. Antara contoh virus yang menyerang peranti ialah Disk Killer dan Yankee Doodle. Virus akan menghapuskan perisian dan sistem peranti. Ini mampu merosakkan data dan maklumat penting dalam buku teks elektronik kerana salah satu ciri virus ialah mudah menjangkit ke setiap data di dalam peranti. Sekiranya buku teks elektronik ini rosak, kemungkinan untuk sekolah untuk mengadakannya dengan yang baru adalah amat tipis kerana buku teks elektronik bukan sesuatu yang murah. Ianya adalah peranti yang mahal. Pelajar seharusnya menjaga buku teks elektronik ini dengan baik kerana ianya adalah inisiatif yang baik daripada kerajaan untuk membantu pelajar menjadi rajin
dan menggunakan buku teks elektronik sebagai rujukan utama mahupun dalam kelas ataupun ketika mengulang kaji pelajaran di rumah. Cabaran pelaksanaan kedua ialah penggunaan elektrik yang meningkat. Buku teks elektronik memerlukan tenaga elektrik untuk menghidupkannya. Buku teks ini mempunyai bateri. Sekiranya buku teks elektronik ini kehabisan bateri, ianya boleh dicas semula untuk memberi buku teks elektronik ini tenaga. Penggunaannya hampir sama dengan gadget biasa. Peranti ini juga memerlukan sambungan internet menggunakan internet yang disediakan oleh sekolah iaitu Wi-Fi, Wireless Fidelity, pautan tanpa wayar. Khidmat yang disediakan di sekolah haruslah berkelajuan tinggi di mana pelajar menggunakan buku teks elektronik semasa di dalam kelas. Selain itu, makmal komputer dan guru juga sering menggunakan khidmat Wi-Fi ini. Pautan tanpa wayar yang berkelajuan tinggi memerlukan bayaran yang tinggi. Bayangkan, sekiranya semua pelajar menggunakan buku teks elektronik, pasti ianya akan menggunakan kadar elektrik yang tinggi. Ini akan membebankan pihak pejabat pendidikan daerah yang membayar bil elektrik sekolah. Sekiranya penggunaan buku teks elektronik ini menyebabkan bil elektrik sekolah melambung, dan ini akan terpaksa menghadkan penggunaan elektrik ini dikhawatiri akan menjejaskan kualiti pelajar pada masa akan datang. Selain itu, bateri yang dicas haruslah dicas dengan waktu yang teratur kerana ianya akan sekiranya dicas tanpa waktu yang teratur, ianya akan menyebabkan bateri tersebut rosak, dan sekiranya rosak, ianya haruslah dilupuskan dengan cara yang betul kerana bateri ini mengandungi racun kimia yang boleh menyebabkan pencemaran tanah.